Selamat sejahtera kepada Puan Rabiatul dan Encik Ibrahim sebagai pensyarah untuk Ethnic Relations. Kami daripada kumpulan ketujuh yang akan membentangkan tentang dialek Pahang. Antara individu yang akan membentangkan dalam pembentangan ini adalah saya, Arvinta Ganesh, Encik Muhammad, Tivia Tarshini, Pravin dan Samson. Ahli kumpulan yang lain telah mengambil bahagian untuk menghabiskan bahagian-bahagian masing-masing supaya kita dapat mengambil bahagian untuk pembentangan ini pada hari ini. Kami akan bermula daripada latar belakang kajian yang akan dilakukan oleh Divya Darshini. Okey, terima kasih Arvin. Okey, part saya adalah latar belakang kajian. Latar belakang dialek Pening digunakan sebagai alat komunikasi utama di negeri Pahang, Darul Makmur. Dialek Pahang also dikategorikan berdasarkan aliran sungai Pahang yang mengalir merentasi negeri Pahang. Di hilir pula dialeknya menjadi lebih perlahan atau dalam bahasa Pahang dipanggil lewik, maka begitulah juga dialek mereka. Okey, sebuah anekdot jikalau menjejakkan kaki ke negeri Pahang adalah mengenai dialeknya. Bahasa logat dialek yang berasal daripada negeri Pahang akan ditutur oleh lebih kurang 1.0 juta orang Melayu di Pahang. Pahang tengah meliputi kawasan Maran, Berat, Temerloh dan Cenut serta Pahang Bulu iaitu Kuala Lipis, Raub, Jerantut dan Cameron Highland. Berbanding dengan orang Terengganu dan Kelantan, orang Pahang yang berada di luar Pahang sama ada menetap, bekerja atau belajar sangat jarang menggunakan dialek mereka kerana mereka khawatir dalam macam tidak difahami oleh orang luar atau disebabnya inferiority complex macam berbanding dengan dialek semua negeri, dialek Pahang menganggap sebagai dialek yang paling susah nak faham kalau kita cakap oleh sebab diorang malah ada di antara mereka seboleh-bolehnya mahu menyembunyikan dialek tersebut dan matlamat mereka selalunya berjaya kerana tiada sesiapa yang tahu dialek sebenar mereka. Namun mereka akan terkantoi jika ada di antara orang luar tersebab adalah juga orang Pahang. Terima kasih. Saya Muhammad Abdullah, and then saya akan teruskan tentang ini. Okey, tentang vokal sebelum geseran bela bersuara. Dialek Pahang berbeza-beza dan diklasifikasikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian hilir Pahang, hulu Pahang dan dialek Melayu Pahang. Okey, subbahagian ini membincangkan persamaan dan perbezaan yang wujud di antara dialek Melayu Hulu Pahang, dialek Melayu Hilir Pahang. Sebelum itu perlu ditegaskan bahawa istilah dialek Melayu Hilir Pahang ini dipakai secara ad hoc saja. Hal ini dikatakan demikian disebabkan istilah tersebut belum pernah dijumpai dalam mana-mana kajian dialek Melayu. Dalam kajian yang berkenaan, istilah dialek Melayu Hilir Pahang bersinonim dengan dialek Melayu Pahang. Kedua-dua istilah ini dikatakan sinonim disebabkan lokasi pencuplikan data, iaitu sama ada dialek Melayu Pahang maupun dialek Melayu Hilir Pahang, semuanya terletak di kawasan hilir yang tertumpu pada dialek Melayu Pahang di sekitar Padang Tengku di daerah Kuala Lipis. And then for kawasan Hulu Pahang pula merujuk kepada di akhir 2 batang sungai, utama di bahagian hulu, iaitu Sungai Jelai dan Sungai Lipis, dan termasuk juga beberapa sungai kecil yang lain, antaranya Sungai Kecau dan Sungai Telang. Kawasan yang dimasukkan ini ialah kawasan dari sungai-sungai tersebut secara langsung merangkumi seluruh daerah Kuala Lipis, bahagian kecil daerah Raub, bermula dari Kampung Ulu Atuk atau Kuala Atuk hingga semua bahagian hilir di Sungai Lipis dan sebahagian kecil daerah Jerantut. Untuk kawasan hilir Pahang pula merujuk kawasan perkampungan sepanjang Sungai Pahang. Kawasan hilir Pahang boleh dikatakan bermula di kawasan hilir Sungai Tembeling hingga Pakan. Kawasan pesisiran pantai mungkin bermula daripada Cerating, Kuantan, Kuala Pahang membawa ke Rompin, tapi tidak termasuk dalam
cakupan kawasan Hili Pahang. Hal ini dikatakan demikian kerana dialek yang dituturkan di kawasan pesisir tersebut banyak dipengaruhi oleh dialek Melayu Terengganu. Okey, untuk vokal sebelum konsonan, dialek Melayu Pahang memiliki inovasi khas yang digelar sebagai penyesuaian vokal dengan konsonan. Ciri penyesuaian yang dimasukkan ini merujuk realisasi vokal yang hadir pada posisi sebelum konsonan tersebut. Vokal yang hadir sebelum konsonan memperlihatkan realisasi yang berbeza daripada vokal yang hadir sebelum konsonan. Perbezaan realisasi seperti ini melibatkan beberapa sistem konsonan, iaitu sistem konsonan nasal, letupan, geseran dan sisian. Untuk dialek Melayu Pahang ulang, konsonan walau bagaimanapun beberapa modifikasi yang melibatkan amalan transkrip fonetik seperti yang dinyatakan melibatkan amalan transkrip fonetik. Maka penemuan yang diutarakan dalam semua kajian perlu dikemaskan semula di sini. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Okey, selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang beberapa ciri fonologi dialek Pahang. Okey, bahasa Melayu Pahang merupakan bahasa ataupun logat ataupun kita boleh menggelarkan sebagai dialek yang digunakan oleh orang yang berasal daripada Pahang. Untuk kita mengenal pasti orang yang berasal dari Pahang, contohnya bila setiap warga negara Malaysia mempunyai nombor identiti, iaitu nombor kad pengenalan yang akan ada nombor 06 di tengah. So, individu yang mempunyai 06 di tengah adalah yang berasal daripada Pahang, yang besar kemungkinan menggunakan logat Pahang ataupun dialek Pahang. Okey. Jumlah penduduk yang mempunyai di negara kita Malaysia adalah sekitar 32 juta, manakala rakyat Pahang sahaja merangkumi 1.1 juta orang seperti yang dijelaskan oleh Divya tadi. Logat Pahang boleh dikatakan hampir bersamaan dengan logat Perak. Contohnya komen. Contoh bila kita nak menggunakan komen ni, komen nak pergi mana? Maknanya dalam bahasa Melayu yang biasa, komen berfungsi sebagai kami. Selain daripada perkataan kome, contohnya bila kita menyaksikan permainan bola sepak antara Pahang dan negara lain, kita dapat melihat penyokong-penyokong menjerit hoge Pahang, hoge. Tetapi hoge ni lebih kepada gegar. Contohnya macam kawan kita pergi untuk memanjat pokok untuk memetik buah, kan? Bila buah tidak jatuh, kita akan cakap hoge sikit pokok tu. Bila kita katakan hoge sikit tu, bila kita masukkan gegar. Okay. Selain tu, galik. Galik ni lebih menerangkan kepada perkataan kusyuk. Contohnya bila kita cakap galik sungguh kamu ni menonton televisyen, maknanya kawan kita tu kusyuk lah untuk menonton televisyen. Selain itu, untuk kita pergi kepada yang seterusnya adalah pewarisan bahasa dan dialek. Contohnya bila kita tengok bila kita berada di sebelah KL, iaitu Kuala Lumpur, kita dapat melihat rakan-rakan kami, kawan-kawan kita yang berasal daripada negeri Kelantan sering menggunakan dialek mereka. Tetapi orang daripada Pahang, mereka tidak kebiasaannya menggunakan dialek mereka selagi mereka berada di negeri mereka, iaitu Pahang. Mereka jarang menggunakan dialek mereka sebab mereka lebih sesuai ataupun selesa untuk menggunakan dialek mereka bila mereka berada di negara diorang, iaitu Pahang. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja untuk saya sekarang. Terima kasih saudara Arvin atas pembentangan tadi. Selamat pagi, selamat sejahtera puan. Nama saya Pravin. Saya akan menerangkan dua subdialek di Pahang, iaitu subdialek Hulu Pahang dan subdialek Hili Pahang yang sempadannya ditentukan oleh aliran sungai tersebut. Dialek Pahang mengikut pergerakan arus Sungai Pahang. Hulu sungai biasanya air deras atau laju, maka penduduk Hulu Pahang
banyak bercakap dengan dialek yang agak laju dan deras. Di Hilir pula, dialeknya menjadi lebih perlahan atau dalam bahasa Pahang dipanggil lewe. Maka begitulah juga dialek mereka. Ada di antara perkataan di bawah sama penggunaannya di negeri pantai timur lain seperti di Kelantan dan Terengganu, namun cara sebutan diorang adalah berbeza. Pahang Hilir meliputi kawasan Pekan dan Rompin, manakala Pahang Hulu iaitu Pahang Hulu terdiri daripada Kuala Lipis, Raub, Jerantut dan Cameron Highland. Seterusnya saya akan menerangkan ciri inovasi dalam dialek Hulu Tembiling. Memperlihatkan inovasi dalam realisasi konsonan nasal pada posisi akhir kata telah lama disentuh oleh kalangan penyelidik. Dua orang penyelidik, Nick Sofia dan Ton pada 1977, misalnya ada melaporkan mengenai penyatuan konsonan nasal akhir kepada nasal vela seperti yang terjadi dalam dialek Terengganu. Ada juga penyelidik yang mengatakan bahawa kewujudan konsonan nasal akhir seperti yang dilaporkan oleh Nick Sofia dan Ton itu telah mengalami proses fonologi yang lain iaitu pengguguran. Pengguguran ini selanjutnya disertai pula dengan nasalisasi vokal yang hadir sebelum konsonan nasal tersebut. Selain para penyelidik di atas, Collins pada 1998 juga turut membincangkan realisasi nasal akhir dalam dialek Hulu Tembiling. Beliau menggelar gejala itu sebagai diftongisasi konsonantal, iaitu penambahan konsonan hentian yang seartikulasi dengan konsonan nasal yang diutarakan oleh para penyelidik sebelumnya. Berdasarkan penemuan para penyelidik yang ditampilkan di atas, jelas memperlihatkan terdapat inovasi konsonan nasal pada posisi akhir kata walaupun mereka menampilkan proses fonologi yang berbeza-beza. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Pravin. Selamat sejahtera Puan dan Encik. Saya akan menerangkan penggunaan dialek masa kini pada zaman sekarang dan saya akan bandingkan penggunaan tersebut dengan zaman dahulu. Pada masa kini, Pahang yang berada di luar Pahang sama ada menetap, bekerja atau pelajar yang belajar sangat jarang menggunakan dialek mereka kerana ia khawatir tidak difahami oleh orang luar. Seperti yang dikatakan oleh ahli kumpulan saya sebelum ini, setiap negeri mempunyai setiap dialek yang berbeza, yang mana mereka hanya pihak yang dalaman sahaja boleh difahami. Di mana untuk pihak Pahang, diorang jarang guna perkataan Pahang seperti bag, seperti ambir, babir yang amat digalakan untuk digunakan dalam kalangan warga Pahang. Semua perkataan ini jarang dan tidak mudah faham untuk warga di luar Pahang. Maka pengguna masa kini jarang menggunakan dialek Pahang. Untuk penggunaan yang menggunakan dialek Pahang pada zaman dahulu, mereka tidak digalakan dan juga mereka tidak bersenang untuk keluar daripada bandar mereka sendiri, di mana mereka tidak menggunakan dan tidak berbahas dalam bahasa yang lain seperti bahasa dialek Selangor, dialek Kelantan, dialek Terengganu. Walaupun Kelantan, Terengganu amat berhampir dengan negeri Pahang, mereka juga tidak akan menggunakan dialek yang negeri lain untuk memudahkan perbahasaan diorang sendiri. Dan seperti yang kesimpulannya untuk pembentangan ini, pemaparan rekonstruksi fonem dalam ini makalah sebenarnya masih jauh dari sempurna, terutamanya jikalau ditinjau dari dua hal, iaitu pertama, cakupan perbanding dan kedua, elemen linguistik yang direkonstruktif. Di mana kedua-dua linguistik dan rekonstruktif tak sama dengan semua pewarisan dan juga dialek yang digunakan oleh pihak dalaman dan luar bandar tersebut. Maka di dalam ini telah dibincangkan ciri inovasi dan retensi yang ditemui dan juga ciri inovasi yang ditemui adalah monophotogenesis konsonatal, di mana mereka setiap pewaris dan setiap pengguna mempunyai vokal diorang sendiri dan juga konsonan-konsonan yang mereka sendiri, di mana bukan semua pengguna di luar bandar faham perkataan tersebut. Dan akhir sekali, memang tidak dinafikan kedua-duanya masih lagi terbatas jika diukur dari segi matlamat penelitian oleh dialek oleh
Bloomfield yang dikeluarkan pada tahun 1992. Sekurang-kurangnya kedua-dua perkara itu mampu memberi wawasan yang lebih jelas mengenai dialek Pahang tersebut, di mana dialek-dialek untuk setiap negeri amat penting walaupun mereka mengikut dia punya pewarisan atau tidak. Kedua-dua zaman dahulu dan zaman kini harus dan amat menggunakan dan juga mematuhi penggunaan dan pewarisan negeri mereka sendiri. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.